Bersama dengan dua narasumber bagi konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15. Bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia. Yang Mulia, kita akan bersama dengan Yang Mulia Profesor Madya Anis Malik Toha, iaitu selaku Dekan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam UNISA. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Itu kita harapkan di mana kita membincang tentang wawancara pada hari ini ya. Tentunya ingin kelancaran berkenaan dan juga menemani narasumber kita, menemani Profesor bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Shahrin bin Haji Masri, Ustaz ya, Muhammad Shahrin bin Haji Masri, Timbalan Dekan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan menyentuh mengenai dengan konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15. Fifah rasanya ini dah sabar ni kan bertanya ni berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Mengenai tajuk ya, konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15. Boleh jelaskan mengenai konferensi yang ingin yang akan berlangsung nanti. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya bagi pihak UNISA ingin merekamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Rampai Pagi RTB kerana memberikan peluang kepada kami pada pagi hari ini untuk mengongsikan dan memberikan serba sedikit mengenai konferensi antarabangsa Islam Borneo yang disingkat dengan KAIB yang ke-15 diadakan pada 2024 ini, atau dalam bahasa Inggrisnya Borneo Islam 2024, the 15th Borneo International Conference on Islam 2024. Konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15 atau KAIB 15 ini akan diadakan pada 28 dan 29 Zulkaidah 1445 Hijriah bersamaan dengan 5 dan 6 Jun 2024 di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas Negara Brunei Darussalam. Pada hari Rabu 5 Jun 2024 Masihi, insya Allah berangkat bagi merasmikan konferensi ini ialah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'azzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Waddin Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baik, mungkin ramai juga penonton kita ingin mengetahui lebih lanjut ya berkaitan dengan sejarah ataupun latar belakang pengungsian singkatan bagi KAIB yang ke-15 ini. Baik. Latar belakang atau sejarah daripada KAIB ini asal mula adalah dari UiTM Sarawak, Malaysia. Ya. Jadi merupakan proyek tahunan penubuhan Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Islam Borneo, PPIB UiTM Sarawak, Malaysia. Yaitu sebuah pusat yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak semasa Majelis Perletakan batu asas Masjid Al-Qurawiyin UiTM Sarawak Malaysia pada 11 Februari 2006 Masihi. Kewujudan pusat yang memberi tumpuan terhadap perkembangan Islam di Borneo ini adalah satu yang amat penting. Ia berperanan sebagai tempat mengkaji, mengumpul serta menyampaikan maklumat dan ilmu untuk kepentingan umat. Objektif PPIB ialah mewujudkan pusat yang menjadi rujukan bagi perkembangan Islam di Borneo, menjalankan penyelidikan dan penerbitan serta tentang Islam dan umat Islam di Borneo dalam mewujudkan dalam berbagai disiplin ilmu
serta mewujudkan jaringan atau network antara provinsi di Kalimantan Indonesia dengan Sarawak dan Sabah di Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Ya. Konferensi ini adalah anjuran bersama ahli-ahli konferensi antara bangsa Islam Borneo. Pada tahun ini penganjur utama bagi KIP 15 2024 adalah University Islam Sultan Syarif Ali, UNISA, melalui Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dengan bekerjasama ahli-ahli KIP seperti mana berikut. Yang pertama, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Malaysia, yaitu yang memang menjadi pertama yang inisiator daripada KIP ini. Kemudian Universiti Teknologi Mara Sabah, Malaysia. Yang ketiga, College University Perguruan Agama Sri Bagawan Kupu SB, Brunei Darussalam. Yang keempat, Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan, Indonesia. Kemudian yang kelima, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Yang keenam, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Indonesia. Yang ketujuh, Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia. Yang kedelapan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, UINSI, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Kesembilan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dan ke-10, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. So, dengan kerjasama untuk yang kali ini, UNISA bekerjasama juga dengan Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, bersempena dengan Brunei Mid-Year Conferences and Exhibition to 2024, Brunei MICE 2024. Jadi konferensi ini ia adalah merupakan anjuran bersama ahli KIP sendiri daripada UNISA dan juga 10 buah universiti daripada negara jiran kita, alhamdulillah dan juga dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang mana KIP ini mungkin habis kita tadi terlepas melihat yang mana konferensi ini ia akan diadakan pada 28 sehingga 29 Zulkaidah 1445 Hijrah bersamaan dengan 5 hingga 6 Jun 2024 Masihi nanti di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam, alhamdulillah. Dan juga mengenai KIP yang ke-15 ini, boleh ingin diketahui juga apakah objektif konferensi ini diadakan? Silakan Ustaz. Terima kasih Puan. Adapun antara objektif KIP ke-15 ini diadakan adalah yang pertama iaitu mengumpulkan bahan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan memperkasakan ummah yang unggul dengan bertunjangkan ilmu dan amal untuk menjadikan rujukan pada masa hadapan. Dan yang kedua, menyediakan wadah diskusi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah Islamiah serta isu-isu lain yang berkaitan dengan Islam di Borneo. Dan objektif yang terakhir iaitu mengumpulkan hasil tulisan yang berkaitan dengan manuskrip Nusantara, khususnya Kepulauan Borneo. Itu adalah di antara objektif yang untuk KIP ke-15 pada kali ini. Baik Ustaz, saya percaya juga setiap acara ataupun forum-forum pembentangan dan sebagainya pastinya ada temanya tersendiri. Ini untuk dapat kita lihat ke mana tujuan bagi acara berkenaan. Untuk KIP ke-15 ini bagaimana temanya? Baik, untuk tema ini sebetulnya tema ini sudah dipersetujui masa persidangan KIP di Samarinda yang ke-14 yaitu tahun lalu. Yang mana tema utama bagi KIP 15 ini adalah membangun masyarakat dan perbandaran Islam yang mampan. Developing Islamic Sustainable Urban and Communities. Jadi ini di tema ini ya sebetulnya diilhamkan
daripada SDG 11, ya, yaitu Sustainable Cities and Communities. Ya. Kita pilih tema ini memang yang sangat relevan dengan dan penting dalam konteks kehidupan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya pada zaman modern hari ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan mampan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisikal dan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai rohani dan etika Islam. Masyarakat manusia di seluruh dunia menghadapi berbagai cabaran dan bencana kemanusiaan dan alam semula jadi atau tabi'i, termasuk kelaparan, kemiskinan, kebodohan, ketidaksaksamaan sosial, pencemaran alam sekitar, dan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesehatan yang terhad. Konferensi ini memberikan platform untuk berbincang, berkongsi pengetahuan dan merumuskan strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Keperluan untuk membina masyarakat dan perbandaran yang mampan adalah untuk merealisasikan Imaratul Ard atau Umran yang Allah amanahkan kepada kita sebagai khalifahnya di atas bumi ini, yaitu mewujudkan persekitaran atau ekosistem yang menyokong pertumbuhan dan kesejahteraan semua warganya, serta melestarikan keseimbangan alam sekitar, sambil mengekalkan nilai-nilai moral dan rohani Islam, rohani dalam Islam, dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam perancangan dan pembinaan. Ianya boleh mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, saksama, dan mampan, selaras dengan ajaran agama Islam. Dan juga mungkin itulah juga Prof ya, mengenai dengan tema berkenaan ia akan merangkumi ke semua aspek penting berkenaan. Jadi maaf juga Prof, kita khususkan masa jadi perlu kita ni tanyakan lebih lanjut juga berkaitan dengan KAIP ini Profesor, berkaitan dengan pengisian ataupun konferensi tersebut. Mungkin dapat dijelaskan. Okey, terima kasih Tuan. Okey, di antara pengisian konferensi ini adalah yang pertama iaitu pembentangan kertas perdana. InsyaAllah akan disampaikan oleh Yang Berhormat P.H. Datuk Seri Maharaja Datuk Berduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Judit, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, dengan tajuk membangun masyarakat dan pembenaran Islam yang mampan. Dan kedua iaitu pembentangan ucap tamak. InsyaAllah seramai 8 orang pembentang ucap tamak yang akan disampaikan oleh para pakar dan ilmuwan khas dari ahli-ahli konferensi antarabangsa Islam Borneo. Dan yang ketiga, pembentangan sidang selari yang akan diadakan dalam 5 sisi sidang selari selama 2 hari ini. Dan juga ada juga diadakan mini pameran, insyaAllah. Mini pameran yang akan dirasmikan oleh Kebahadulian Yang Maha Mulia Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada waktu peresmian nanti. Dan yang ada juga diadakan juga lawatan dan rekreasi ke tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam seperti di Pusat Sejarah PM Borneo, Muzium Alat-alat Kebangsaan Diraja, Balai Khazanah Islam Haji Hassanal Bolkiah dan Masjid Jami' Asri Hassanal Bolkiah. Itu adalah yang akan perisian yang akan dilakukan waktu KAIP nanti. Dan dimaklumkan juga anggaran pembentang bagi KAIP ini nanti akan dihadiri oleh 245 pembentang insyaAllah, dan peserta akan dianggarkan sebanyak 100 ke 150 insyaAllah. Dalam masa 2 hari berkenaan 245 pembentang insyaAllah secara paralel nanti. Selari. Jadi inilah yang akan memudahkan lagi pembentangan berkenaan. Untuk soalan seterusnya, ingin diketahui Juannya ya Ustaz ataupun Prof, siapakah rakan penyiar radio rasmi bagi KAIP yang ke-15 itu nanti? Rakan radio untuk penyiaran ini nanti akan ada
FM ya. Ya. FM yang boleh diikuti di 93.3 FM dan 94.9 FM, di mana lintas langsung bagi acara dan program Gaib ke-15 selama 2 hari, 5 dan 6 Jun akan disiarkan. Jadi Nur Islam. Nur Islam. Jadi bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai Gaib ke-15 ini, bolehlah mengikuti Instagram Nur Islam dan official Yunisa. Ya. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui berkaitan dengan pembentangan ataupun konferensi tersebut, anda jangan lupa ya untuk dengarkan di 93.3 FM dan 94.9 FM selama 2 hari berkenaan. Ya, insya-Allah. Seterusnya? Ya, dan juga seterusnya dalam segi pendekatan senegara atau whole of nation ya, boleh kongsikan macam mana ataupun bagaimana UNISA ini dapat terus menyumbang kepada hasrat negara ke arah mencapai matlamat rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Silakan. Okey, terima kasih Wana. Okey, seperti mana yang kita ni maklum, Universiti Islam Sultan Syarif Ali ini adalah sebuah institusi pengajian tinggi Islam yang berperanan penting dalam melahirkan ulama dan cendekiawan yang bertakwa, berilmu dan berwibawa, serta tempat melahirkan ataupun mencorak khair ummah. Dengan adanya konferensi ini, para tenaga akademik sama ada dari dalam dan luar negara yang berpengetahuan serta berpengalaman dalam pelbagai disiplin ilmu akan sama-sama menyumbang kepakaran, seterusnya melontar idea yang bernas dengan mengungsikan bersama para peserta. Dalam konferensi ini juga, ianya akan memberikan kesempatan kepada para pembentang, terutama pelajar siswazah dan para siswazah, dalam sama-sama berkongsi idea dan pandangan akademik, bahkan bukan saja satu platform untuk mereka menimba ilmu, tetapi juga peluang untuk memperbaiki kemahiran komunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis dalam masa yang singkat. Oleh itu, besarlah harapan UNISA agar Gaib ini dapat membantu mencapai matlamat, melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Baik, satu aktiviti yang cukup menarik juga, atau acara yang cukup menarik, konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15 ini, di mana mereka ini akan berkongsi sama, bercabang minda ya, daripada tiga buah negara, Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam sendiri ya. Dengan maklumat tersebut, mungkin hasil daripada perbincangan berkenaan, pembentangan berkenaan, apakah hasilnya akan digunakan pakai bagi perkembangan universiti itu sendiri? Baik. Terima kasih. Adalah diharapkan juga para pembentang dan peserta dapat menimba ilmu dan pengalaman, berinteraksi langsung dan mengembangkan jaringan atau networking, sama ada yang dari dalam dan luar negara, dalam pelbagai bidang semasa. Semoga Gaib ke-15 ini menjadi pemangkin pengurusan pembangunan yang berjiwa Islam dalam pelbagai bidang. Khasnya pengurusan pembangunan modal insan yang menjadi pemeran utama pengurusan pembangunan. Di kesempatan ini juga, bagi mendapatkan maklumat mengenai Gaib ke-15, bolehlah melayari laman sesawang Gaib 15 melalui www.gaib15.com. Baik, alhamdulillah telah pun kami bawakan kepada audio ya berkaitan dengan konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15 ini. Juga mungkin ada penonton kita ini ya bertanya ingin menghadiri konferensi berkenaan. Adakah boleh dihadiri ataupun ianya hanya difokuskan kepada mereka yang terdiri daripada ke-10 universiti ini sahaja? Okey, mengenai perkara itu, UNISA melalui Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam mengajukan konferensi antarabangsa Islam Borneo ini, ia adalah terbuka lah kepada peserta-peserta yang ingin ikut serta. Memandangkan pembentangnya bukan hanya pada Borneo sahaja, malah ada 2 pembentang daripada negara Arab, Libya ikut serta, kerana konferensi antarabangsa dia menampakkan antarabangsa itu sendiri. Ya, betul. Jadi melibatkan ya, ini yang
dijemput ataupun mereka ingin mereka yang ikut, yang mereka sekatilah yang secara relatif menghadiri. Itulah kita menyentuh tentang Islam itu sendiri, agama kita ini, dan apatah lagi ada di Borneo ini ya. Jadi dengan adanya percampuran minda berkenaan pengetahuan tersebut, ini akan dapat dibukukan Ustazah dan juga Profesor dengan maklumat-maklumat berkenaan, malah lebih lagi memudahkan mungkin kajian ataupun penjumpa bentang pembukaan di masa akan datang ya. Ya, dan juga sekali lagi kita kongsikan ya, nanti semasa KAIP yang ke-15 akan dapat dilihat ataupun didengar, diikuti dari Nur Islam, dan juga sekiranya habis kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut, bolehlah mengikuti Instagram mereka iaitu official.unisa ya, insya-Allah. Di sana habis kita boleh menyaksikan ya, dan juga di Kaca TV tadi habis kita boleh dengarkan ya. Di Nur Islam FM ya. Bukan hanya sekat di frekuensi radio, tapi juga boleh secara RTV Go, melalui secara live streaming ya, mengenai dengan konferensi antarabangsa Islam Borneo ke-15 tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih. Boleh Profesor. Jadi diramaikan juga ini. KAIP ini di samping ahli-ahli utama, ada juga konsortium University Borneo. Jadi semua lebih luas lagi. Betul. Insya Allah representatif daripada KUUB itu akan hadirlah, dijemput semua. Jadi lebih ramai lagi, bukan hanya sebelah, bukannya Sabalas University, tapi tambah lagi. Lebih meriah lagi. Cukup menarik sebetulnya. KAIP ke-15 ini ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikutinya kalau anda dapat berkesempatan, dengarkan di Nur Islam FM tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita kerana berkesediaan, Profesor Madya Anis Malik Thoha, Dekan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Terima kasih Profesor. Dan juga terima kasih kepada Tuan Muhammad Sarhin bin Haji Maswi, Timbalan Dekan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, itu insya-Allah kita bersua lagi di lain keluaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.